Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Semoga dalam keadaan sihat dan tetap bersemangat wajar untuk meneruskan PDPR kita pada kali ini. Pertemuan kali ini kita masih dalam perbincangan pada bahagian B iaitu ABK, alih bentuk komunikasi. Untuk kali ini cikgu memfokuskan tentang pola luar biasa. Walaupun istilah pola luar biasa mungkin agak janggal, namun tujuan cikgu mengklasifikasikan beberapa soalan alih bentuk komunikasi dalam kategori luar biasa kerana untuk mengajak kamu meneroka kepelbagaian soalan yang boleh ditanya dalam bahagian ini. Namun, harus diingat bagi analisis data, bentuk-bentuk pola masih berasaskan kepada 3, iaitu pola perubahan, pola banding dan pola umum. Okey, kamu masih ingat ketiga-tiga bentuk pola tersebut. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita lihat contoh-contoh soalan berdasarkan 3 bentuk pola asas tadi, iaitu pola perubahan, pola banding dan pola umum. Okey, sebelum itu yang ni cikgu ulang tadilah. Asas pola luar biasa terdiri daripada pola perubahan, pola banding dan pola umum. Okey, ada 3. Okey, persoalan di sini, kenapa cikgu sendirilah yang melabelkan sebagai soalan-soalan ini merupakan kategori pola luar biasa. Okey, pada pandangan cikgu, pada analisa yang cikgu buat, okey, berdasarkan pelbagaian ataupun koleksi soalan, cikgu menyenaraikan situasi atau keadaan-keadaan yang berlaku dalam soalan sehingga soalan-soalan tersebut diklasifikasikan sebagai pola luar biasa. Antaranya kata kunci tidak jelas atau agak berbeza dengan soalan-soalan biasa yang kamu jumpa sebelum-sebelumnya. Okey, yang kedua, pembentukan idea utama juga beserta dengan huraian data juga ada sedikit kelainan. Okey, dan kadang-kadang ada terdapat soalan-soalan yang terikat ataupun berhubung kaitlah dengan sesuatu konsep, khususnya konsep ekonomi. Okey, kita akan lihatlah beberapa contoh soalan. Okey, jom kita lihat dulu kategori yang pertama, beberapa soalan yang cikgu petik daripada pelbagai sumber dan soalan-soalan ini cikgu klasifikasikan sebagai pola luar biasa. Namun asasnya adalah kategori pola umum. Okey, soalan yang pertama. Cikgu klasifikasikan sebagai pola luar biasa. Kenapa? Okey, pola luar biasa asasnya kategori pola umum. Okey, lihat soalan dan juga jadual. Okey, berdasarkan jadual di bawah, huraikan kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih dari tahun 2006 hingga tahun 2009 dan kesan inflasi yang dihadapi oleh sesebuah negara. Okey, berdasarkan soalan ini, bermula di sini, jelas menunjukkan bahawa soalan ini kategori pola umum. Sebab soalan ini tidak mempunyai ciri-ciri pola perubahan dan tidak mempunyai ciri-ciri pola banding. Maka soalan ini kategori pola umum. Apabila disebut pola umum, kamu ingat balik, dah tentu pola perubahan dan juga pola banding. Okey, apabila disebut pola banding kategori pola umum, perkara yang perlu diberi perhatian iaitu penggunaan istilah sama ada dari atau
pada. Untuk soalan ini dari. Okey. Jadi ayat tersebut huraikan kadar inflasi di negara-negara Asia Tenggara terpilih dari tahun 2006 hingga 2009 merupakan AD. Manakala ayat yang seterusnya AP, iaitu kesan inflasi. Kesan inflasi yang dihadapi oleh sesebuah negara. Umum, bersifat umum. Tidak merujuk kepada kesan inflasi kepada Malaysia. Jadi, kesan tersebut boleh bersifat umum. Okey, berbalik kepada AD, soalan ini kategori pola umum. Namun, seperti awalnya cikgu telah tujuan utama slot ini ataupun perjumpaan kita pada kali ini iaitu nak melihat apa itu pola luar biasa. Okey, untuk soalan ini pola luar biasa kategori pola umum. Di manakah luar biasanya? Okey, luar biasanya iaitu soalan ini kita tengok juga dari segi jadual. Okey, yang pertama luar biasanya dari segi isu soalan. Okey, isu soalan berkait rapat dengan isu atau konsep ekonomi iaitu kadar inflasi. Bila disebut kadar inflasi, nilainya dah tentu dalam bentuk peratus. Sebab kadar itu bermaksud atau bersamaan dengan peratus. Okey, itu satu. Yang kedua, lihat data. Data untuk soalan ini, okey, secara kasarnya apa yang boleh kamu lihat? Iaitu adanya nilai negatif. Ada dua tempat. Okey, ada dua nilai. Okey, menunjukkan nilai negatif. Apakah maksud nilai negatif di sini? Apa kaitan nilai negatif di sini dengan isu soalan iaitu kadar inflasi? Okey, maka apabila memahami dengan jelas kehendak soalan, kemudian diikuti dengan jadual yang diberikan, maka akan terbentuklah idea yang sedikit berbeza dengan sebelum-sebelum ini. Soalan-soalan kategori pola umum yang sebelum-sebelum ini kamu jumpa. Okey, jom kita lihat idea, kemungkinan idea ataupun pola-pola yang boleh berlaku berdasarkan soalan ini. Okey, sebelum itu kita lihat dulu dari segi analisis soalan supaya nampak dengan lebih jelas. Okey, kamu lihat di sini huraikan kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih merupakan isu dari tahun 2006 hingga tahun 2009 adalah tempoh yang terlibat isu. Okey, kombinasi jawapan AD 2 tambah 2. Okey, kamu dah nampak kesan dan juga AP-nya bagaimana. Okey, seterusnya unit. Okey, seperti biasa kena amati unit yang terlibat dah tentu peratus dan peratus tersebut ada nilai negatif. Okey. Okey, AD huraikan kadar inflasi bermaksud berdasarkan soalan pola umum. Pola umum terdiri daripada pola perubahan dan juga pola banding. Dan AP kesan, maka terbentuklah 2 tambah 2. Okey, jelas? Okey, jom kita lihat ada idea yang okey, kita lihat pembinaan idea dan juga huraian, contoh-contoh huraian untuk soalan tadi. Okey, semula kita tengok soalan semula. Berdasarkan jadual di bawah, huraikan kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih dari tahun 2006 hingga tahun 2009 dan kesan inflasi yang dihadapi oleh sesebuah negara.
Okey. Okey, soalan ini kenapa cikgu klasifikasikan sebagai pola luar biasa? Okey, seperti mana disebutkan tadilah. Okey, pembinaan idea-idea ini membuktikan bahawa soalan ini kategori pola luar biasa. Okey, selain daripada kita melihat secara kasar tadi berdasarkan soalan dan juga berdasarkan jadual, iaitu pertama dari segi kosakata ataupun dari segi kata kunci isu soalan iaitu kadar inflasi merujuk kepada konsep ekonomi, dan yang kedua berdasarkan kepada jadual terdapatnya nilai negatif. Apabila adanya nilai negatif dari segi konsep kadar inflasi, akan terbinalah pengolahan idea atau pembinaan ayat untuk idea utama yang agak sedikit berbeza dengan sebelum-sebelum ini, soalan-soalan sebelum ini kategori pola umum. Okey, yang pertama kita lihat dari segi pola perubahan. Okey, pola perubahan apa yang berlaku iaitu kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih dari tahun 2006 hingga tahun 2009 menunjukkan atau mengalami pola tidak konsisten. Okey, tidak konsisten. Ada dua situasi di sini iaitu berlaku naik kemudian turun dan juga turun kemudian naik dan turun semula, masing-masing melibatkan negara Singapura, kemudian Indonesia dan Malaysia. Itu pola perubahan yang berlaku berdasarkan soalan tadi, iaitu hanya berlaku pola tidak konsisten. Okey, kemudian dari segi pola banding, pola banding dari boleh terciptanya idea sepanjang 4 tahun. Inflasi tertinggi ialah di Indonesia, manakala inflasi terendah pada tahun 2006 ialah Singapura, tahun 2007 dan 2008 melibatkan negara Malaysia, dan tahun 2009 ialah Malaysia dan Singapura. Okey, seperti yang sebelum-sebelumnya, soalan kategori pola banding dari, kamu dah dapat bagaimanakah pengolahan ayat boleh berlaku, iaitu mestilah melihat dari segi meningkat bagi ke 4 tahun, seterusnya menurun ataupun bukan menurun, iaitu paling rendah bagi ke 4 tahun. Okey, situasi ini berbezalah dengan pola banding dari. Okey, iaitu contoh tahun 2007, lihat dari segi tinggi dan rendah, sehinggalah tahun-tahun yang lain juga tahun-tahun yang lain. Okey, ini pembinaan untuk soalan inilah. Berdasarkan soalan ini, pola banding dari iaitu pengolahan ayat berdasarkan tinggi, berdasarkan rendah, seperti mana yang ayat yang lengkap seperti mana yang tertera di sinilah. Okey, manakala idea yang ketiga, ketiga inilah yang membuktikan bahawa soalan ini cikgu klasifikasikan sebagai pola luar biasa. Okey, dan idea ini hanyalah sesuai ataupun hanyalah wajar pada isu-isu atau soalan-soalan tertentu, seperti soalan sebelum inilah tentang kadar inflasi. Okey, soalannya bersandarkan kepada isu ataupun konsep kadar inflasi, dan dalam jadual terdapat nilai negatif, maka wujudlah istilah deflasi atau boleh juga disebut kadar negatif. Tetapi sebaiknya dari segi konsep ekonomi kadar inflasi sesuai penggunaan istilah yang paling tepat, iaitu istilah deflasi. Okey, negara yang terlibat ataupun negara yang mencatatkan deflasi iaitu negara China dan Thailand, yang melibatkan hanya tahun 2009. Okey, jadi terbukti di sini idea yang ketiga mewujudkan satu situasi baru ataupun kita labelkan sebagai situasi pola luar biasa. Okey, jelas? Okey, berbalik kepada huraian untuk ketiga-tiga idea. Bagi idea yang pertama, okey,
huraiannya mudah, buktinya mudah, memandangkan soalan ini hanyalah kategori ataupun hanyalah melibatkan data peratus. Okey, contoh kita lihat, buktinya negara Singapura mencatatkan 1% pada tahun 2006, naik menjadi 2.1% pada tahun 2007, naik lagi pada tahun 2008, merekodkan sebanyak 6.6%, tetapi turun menjadi 0.6% pada tahun 2009. Jelas di sini menunjukkan bahawa setiap tahun untuk data peratus, untuk jadual yang mempunyai semua peratus, apabila berlakunya satu-satu pola, khususnya pola perubahan, sama ada pola meningkat, menurun atau tidak konsisten, perlulah dinyatakan buktinya pada setiap tahun. Okey, itu juga ada satu perkara yang perlu diberi perhatian. Sekiranya nilainya dalam bentuk peratus, maka setiap tahun perlu dibuktikan, perlu disertakan nilai peratus. Okey, tanpa menggugurkan ataupun tidak hanya memberi data untuk tahun awal atau tahun akhir. Okey, jelas. Okey. Kemudian untuk pola banding dari juga mudah, simple. Kalau berdasarkan soalan yang mempunyai nilai mutlak, dah tentu mempunyai 3 perkara, iaitu nilai mutlak, peratus dan jumlah besar. Namun agak berbeza sedikit dengan soalan ini kerana nilainya hanyalah semata-mata peratus. Okey, jadi tanpa nilai mutlak, tanpa jumlah besar seperti mana tertera di sini. Dan begitu juga dengan idea yang ketiga. Hanya peratus semata-mata. Okey, kalau di sini negatif 0.7, negatif 0.9. Okey, layaklah, walaupun mudah, simple, tetapi layak untuk dapat dua markah. Okey, jelas? Okey, AP kita tak perlulah panjang-panjang sebab fokus untuk pertemuan kali ini cikgu cuma nak memberi pendedahan, nak membuka mata kamu tentang soalan-soalan ABK kategori pola luar biasa. Okey, soalan ini bertanyakan tentang kesan inflasi yang dihadapi oleh sesebuah negara. Antara idea yang boleh diberi iaitu berlakunya peningkatan harga barangan berterusan. Okey, huraian seperti ini. Yang kedua, berlaku pertambahan kos pengeluaran. Okey, harga barang mentah meningkat, maka harga barang siap juga akan meningkat. Dan kesan yang berikutnya menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara kerana perbelanjaan meningkat menyebabkan tabungan kerajaan menurun, seterusnya menjejaskan pembangunan negara. Okey, selesai untuk soalan 1. Contoh soalan pertama, luar biasa kategori pola umum. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Pola luar biasa asasnya kategori pola umum. Yang kedua, tadi yang pertama, ni yang kedua. Okey, kita baca soalan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010. Terangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan ekspornya. Okey, dan bawahnya adalah rupa paras jadual tersebut, iaitu melibatkan ekspor dan import manakala negara 1, 2, 3, 4, 5 dan mempunyai jumlah besar. Okey, kita lihat soalan semula. Okey, soalan ini kita lihat dulu dari segi AP. Okey, di manakah kedudukan AP ataupun maksudnya dari segi format sama ada bergabung atau berasingan. Okey, soalan ini jelas dah tentu soalan ini kategori AP-nya adalah berasingan, iaitu terangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan ekspornya. Okey, maka bagilah 2 langkah yang boleh diambil oleh Malaysia bagi meningkatkan ekspornya.
Okey, lihat dari segi AD pula. Okey, bermula di sini. Huraikan aliran dagangan Malaysia. Aliran dagangan Malaysia dengan siapa? Negara-negara terpilih di sini. Okey, dan tempohnya Januari hingga Ogos. Pada bulan Januari hingga Ogos, 1 tahun, tetapi melibatkan beberapa bulan, iaitu Januari hingga Ogos. Okey, berdasarkan soalan, dah tentu soalan ni kategori pola pola umum, iaitu pola perubahan, pola banding. Namun boleh tanya pada diri sendiri, adakah soalan ini boleh dilakukan ataupun mengalami pergerakan atau perubahan? Dah tentu tidak, sebab soalan ini hanya melibatkan 1 tahun, dan satu lagi yang paling jelas di sini, melibatkan ekspor dan import, dan yang paling jelas menunjukkan bahawa soalan ini tidak boleh mewujudkan, membina idea untuk pola perubahan, sebab soalan ni mempunyai konsep ekonomi, iaitu istilah aliran dagangan. Apa maksud aliran dagangan? Melibatkan ekspor dan juga import. Di situlah yang menunjukkan bahawa soalan ini kategori pola luar biasa dalam untuk soalan pola umum. Soalan ini kategori pola umum, tetapi diklasifikasikan, cikgu highlightkan sebagai pola luar biasa kerana pembinaan ideanya akan berbeza dengan pola-pola umum sebelum-sebelum ini. Okey, jom kita lihat dari segi analisis dulu. Okey. Huraikan aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih, isu. Kemudian tempoh, kamu nampak dengan jelas. Okey, tempoh. AD, kombinasi jawapan dah nampak. AP, apa yang dikehendaki. Okay, isunya aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih. Dan jangan lupa unit USD billion. Okey, lihat di sini. Pola umum perubahan tidak boleh berlaku banding pada. Okey, untuk soalan ini ada istilah pada. Banding pada. Okey, boleh berlaku atau tidak? Boleh terbentuknya idea atau tidak? Okey, kita lihat. Kenapa cikgu klasifikasikan sebagai luar biasa? Kerana konsep ekonomi, iaitu aliran dagangan. Apabila aliran dagangan, apa yang berlaku? Okey, lihat idea-idea yang terbentuk. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Idea pertama, keseluruhan aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 menunjukkan defisit. Okey, menunjukkan defisit. Okey, sorry. Okey, kita lihat semula analisis data untuk soalan ini. Okey, terdapatnya 3 idea yang boleh berlaku. Yang pertama iaitu dari segi keseluruhan. Keseluruhan maksudnya jumlah besar. Okey, kita tengok jadual semula. Jumlah, apa yang berlaku dengan jumlah? Okey, ekspor. Ini import. Okey, yang manakah lebih besar? Iaitu import. Import lebih besar daripada ekspor. Okey, jadi di sini bermaksud berlakunya defisit. Keseluruhan, iaitu jumlah besar aliran dagangan Malaysia, iaitu isu dengan negara-negara terpilih. Kemudian dari segi tempoh, apa yang berlaku? Menunjukkan defisit. Okey, mesti ada istilah defisit, iaitu import. Import lebih besar daripada ekspor.
maka dipanggil aliran dagangan defisit. Okey, untuk idea yang kedua, aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 menunjukkan defisit melibatkan negara Amerika Syarikat. Betul atau tidak? Kita tengok dulu soalan. Okey, di sini import lebih besar daripada ekspor. Okey, kemudian negara-negara lain apa yang berlaku? Ekspor lebih besar daripada import. Jepun pun sama, China pun sama, Singapura juga sama, iaitu ekspor melebihi import. Okey. Okey, semula. Okey. Jelas? Defisit bermaksud import melebihi ekspor. Sama dengan yang tadi, tetapi tadi kita lihat dari aspek keseluruhan, ini kita lihat dari aspek berdasarkan negara. Negara yang terlibat hanyalah Amerika Syarikat. Jadi, lebihan negara-negara yang lain dah tentu mengalami lebihan dagangan, iaitu ekspor lebih besar daripada import. Aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih, isu pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010, iaitu tempoh atau tahun, mengalami lebihan dagangan, iaitu rumus melibatkan negara kawasan Euro, Jepun, China dan Singapura. Contoh. Ingat balik di PDPR kita sebelum ini. Semua negara yang terlibat perlu disenaraikan pada idea utama. Okey. Nampak apa maksud aliran dagangan berdasarkan soalan ni? Aliran dagangan, lihat dari segi keadaan yang berlaku, iaitu keadaan antara ekspor dengan import. Maka terbentuklah 3 jawapan ini. Jelas? Okey, dari segi huraian, untuk ketiga-tiga lah. Yang ketiga-tiga, kita lihat yang pertama dulu. Sama. Keseluruhan aliran dagangan Malaysia dengan negara terpilih menunjukkan defisit. Jumlah ekspor Malaysia sebanyak ekspor bagi nilai ekspor, kemudian bagi nilai import. Import mana? Malaysia. Ekspor mana? Ekspor Malaysia. Sebab soalannya, isunya aliran dagangan Malaysia. Banyak mana yang mengalami defisit? Iaitu ini buktinya. Kesimpulannya, dalam huraian mesti ada nilai mutlak ekspor, nilai mutlak import mutlak. Beza kedua-duanya ataupun defisit banyak mana yang berlaku, iaitu import lebih besar daripada ekspor. Tolaklah nilai antara kedua-dua nilai untuk import dan juga ekspor. Jelas. Sama juga dengan idea yang kedua, aliran dagangan Malaysia dengan Amerika Syarikat menunjukkan aliran defisit. Buktinya iaitu ekspor banyak ini, import banyak ini, dan defisit berlaku banyak ini, iaitu ekspor tolak import. Kalau import lebih besar daripada ekspor, maka rugi, defisit. Kalau ekspor lebih besar daripada import, itu bermaksud untung, iaitu berlakunya lebihan dagangan seperti di sini. Jelas. Kenapakah soalan yang kedua ini, yang kategori soalan pola umum, cikgu klasifikasikan sebagai pola luar biasa. Jadi hati-hati dengan soalan. Kamu kena explore kepelbagaian soalan. Jangan terlalu dalam bentuk hafalan. Seterusnya dari segi AP. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan ekspornya.
antara jawapan yang boleh disenaraikan meningkatkan kualiti barangan melalui penyelidikan, mempelbagaikan hasil keluaran Malaysia. Okey, bukan hanya semata-mata mengeluarkan barang-barang mentah, tetapi perlu dipelbagaikan atau mewujudkan industri hiliran, mengadakan misi perdagangan Malaysia ke luar negara sama ada di peringkat rantau atau antarabangsa, memastikan harga barangan Malaysia yang kompetitif, memerlukan persaingan, meningkatkan kemudahan prasarana fizikal dan perkhidmatan, menjadi daya tarikanlah untuk meningkatkan ekspor negara. Itu antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh Malaysia bagi meningkatkan ekspornya. Jelas? Kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3 juga kategori pola umum. Kenapakah soalan 3 ini cikgu klasifikasikan atau labelkan sebagai pola luar biasa? Jom kita tengok soalan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan jumlah pengguna internet daripada jumlah penduduk di negara-negara ASEAN terpilih pada tahun 2012. Huraikan juga masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan TMK dan komunikasi. Paling jelas lihat AP. Situasi AP di sini bermaksud berasingan. Masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan dalam TMK. Jadi kamu kemukakanlah 2 masalah yang dihadapi oleh Malaysia. Itu AP. Manakala soalan untuk soalan ini dari segi AD-nya, dah tentu kamu tengok soalan ini kategori pola umum. Tiada ciri-ciri pola perubahan, tiada ciri-ciri pola banding. Kemudian lihat pula pada jadual. Apakah keadaan jadual? Lihat jadual dari segi negara 1, 2, 3, 4 negara tanpa jumlah besar. Kemudian yang perlu diberi penekanan di sini, ini yang boleh memerangkap, yang menyebabkan calon atau pelajar terperangkap. Mesti ada penggunaan unit seperti bilangan pengguna internet bagi setiap 100 penduduk. Mesti jelas. Nilai-nilai ini membawa maksud bilangan pengguna internet bagi setiap 100 penduduk. Dan berdasarkan jumlah penduduk bagi setiap negara. Jadi, apakah pembinaan idea yang boleh berlaku, pola yang boleh berlaku? Berdasarkan soalan, boleh berlaku pola perubahan? Dah tentu. Sekali tengok pun kita dah tahu soalan ini tidak boleh menentukan atau membina idea untuk pola perubahan. Disebabkan soalan ini pertamanya dia hanya melibatkan 1 tahun dan dalam jadual tidak mempunyai unsur-unsur atau ciri-ciri pergerakan atau perubahan. Jadi apa yang boleh dilihat untuk soalan ini iaitu pola banding. Pola banding pula lihat apa yang boleh dianalisis. Jom kita tengok. Dari segi kombinasi jawapan 1 tambah 3. 1 tambah 3. AD huraikan jumlah pengguna internet daripada jumlah penduduk di negara terpilih yang menyebabkan AD-nya 1. Kenapa 1? Kita tengok nanti. Pola umum perubahan. Tak boleh kita tak boleh melihat perubahan yang berlaku. Pola banding ada penggunaan istilah pada. Kenapa cikgu klasifikasikan sebagai pola luar biasa? Kerana hanya 1 tahun maka tidak boleh buat analisis perubahan. Manakala AP-nya iaitu masalah yang dihadapi oleh Malaysia. Isu tempoh 1 tahun dan unit ini perlu berhati-hati. Jom tengok idea utama. Pola perubahan tidak wujud, jadi pola banding. Ada 2
pola yang boleh berlaku, perbandingan pola yang boleh berlaku, sebab perubahan tidak boleh dibina. Jadi yang wujud cuma pola banding. Okey, kemungkinan analisis pola banding boleh dilihat dari sudut mana? Okey, yang pertama, jumlah pengguna internet daripada jumlah penduduk di negara-negara ASEAN terpilih pada tahun 2012 paling ramai ialah negara Vietnam, manakala paling kurang, paling sikit, paling rendah melibatkan negara Myanmar. Okey, tengok di sini semula jadual. Okey, apa yang berlaku di sini? Tengok situasi berdasarkan negara. Okey, kamu perlu membuat pengiraan berdasarkan jumlah penduduk ribu orang. Okey, contoh huraian untuk idea ini daripada jumlah penduduk. Okey, terdapat, pastikan ada unit, ribu orang. Terdapat di Vietnam seramai 35864341 orang pengguna internet, iaitu seramai 39.5 pengguna internet bagi setiap 100 penduduk. Angka tersebut perlu hadir bersama nilai unit, istilah unit yang tepat, iaitu pengguna internet bagi setiap 100 penduduk perlu hadir bersama. Okey, manakala ini dari segi yang tinggi, dan bukti untuk yang rendah, daripada jumlah penduduk 52 orang terdapat di Myanmar, 5807703 orang pengguna internet, seramai 1.1 pengguna internet bagi setiap 100 penduduk. Okey, maka kamu perlu buat congakan untuk soalan ini. Untuk huraian bagi idea utama ini, bagi menentukan siapa yang paling ramai, negara mana paling ramai, negara mana paling kurang. Dan idea yang kedua juga boleh berlaku, tapi ini idea ini jarang-jarang calon atau pelajar nampak, ataupun mungkin dari segi kebiasaan soalan kategori pola umum, pembentukan idea seperti ini sukar dibina. Maka soalan ini lebih sesuai, AD-nya hanya ini saja, yang pertama. Maka kombinasi jawapan 1 tambah 3. Tetapi seandainya kamu mampu melihat idea yang kedua, maka bagilah kedua idea analisis data ini, sama ada yang pertama atau yang kedua. Okey, idea yang kedua, pengguna internet daripada jumlah penduduk mengikut negara pada tahun 2012 meliputi negara Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Okey, semua sekali negara yang ada dalam jadual tersebut. Huraian juga perlu meliputi semua negara, tidak boleh ada pilihan. Okay, semua perlu dibuktikan. Contoh, Malaysia daripada jumlah penduduk 29,239,9 orang, terdapat di Malaysia seramai pengguna internet 65.8 pengguna internet bagi setiap 100 penduduk. Perlu tepat. Unit yang disusulinya perlu tepat. Okey, nampak? Okey. Okey, bermaksud di sini, inilah dikatakan cikgu klasifikasikan soalan ini sebagai kategori pola luar biasa, memerlukan kemampuan kamu membuat penaklukan bagi setiap soalan, khususnya soalan seperti ini. Okey. Jadi caranya kamu memerlukan latihan yang banyak, pendedahan soalan-soalan yang pelbagai untuk kamu kuasai sebaik-baiknya soalan-soalan ABK. Okey, untuk masalah, antara idea yang kamu boleh bagi, masalah oleh Malaysia,
untuk memajukan TMK dan tentu melibatkan kos perbelanjaan yang tinggi, kadar penduduk celek komputer yang rendah, tahap ICT yang rendah, sumber tenaga mahir juga kurang dan masalah capaian akses masih belum menyeluruh. Pilihlah 2 daripada 5 masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan TMK. Jom kita lihat soalan seterusnya. Soalan ini juga kategori pola umum dan cikgu klasifikasikan juga sebagai pola luar biasa. Kenapa? Jom kita lihat soalan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran minyak sawit Malaysia. AP jelas faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran minyak sawit di Malaysia. Maka dah tentu AP-nya berasingan. Jadi, automatik kombinasi jawapannya 2 tambah 2. Selesai AP. Sekarang kita nak lihat AD. Apakah AP yang dikehendaki dalam soalan ini? Kita lihat. Soalan ini bermula di sini. Huraikan sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia. Soalan ini dah tentu kategori pola umum. Pola umum, pola perubahan, pola banding dan ada pola banding kategori dari. Namun soalan ini cikgu klasifikasikan sebagai pola luar biasa kerana soalan ini memfokuskan ataupun skop perbincangannya, skop analisisnya hanyalah kepada sumbangan Malaysia. Lihat jadual. Negara yang terlibat dalam sumbangan terhadap pengeluaran minyak sawit dunia terdiri daripada Indonesia, Thailand, Nigeria, Papua New Guinea, Brazil, Colombia dan lain-lain. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuk Malaysia. 8 buah negara yang terlibat dalam memberi sumbangan terhadap pengeluaran minyak sawit dunia dalam tempoh 2000 hingga tahun 2010. Namun soalan ini hanyalah spesifik kepada Malaysia. Dan soalan ini melibatkan 3 tahun, 2000, 2005 dan 2010. Maka kamu hanya perlu melihat apa yang berlaku pada sumbangan oleh Malaysia. Itu dikatakan soalan ini kategori pola luar biasa. Jom lihat analisis. Format. AD sumbangan Malaysia. Pola umum boleh atau tidak melihat pola perubahan berdasarkan jadual tadi. Boleh beri dari aspek bandingan. Kita tengok nanti. AP masalah yang dihadapi oleh Malaysia. Minta maaf. Kita rujuk di sini. AP faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran minyak sawit. Isu sumbangan Malaysia tempoh 2000 hingga tahun 2010 dan unit. Pastikan kamu prihatin dengan unit untuk menulis bukti data nanti. Ribu tan. Seterusnya AD. Inilah idea utama bagi analisis data yang berlaku berdasarkan soalan tadi. Yang pertama kita lihat sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia dari tahun 2000 hingga tahun 2010 semakin meningkat. Ini bermaksud boleh lihat dari segi kategori pola perubahan. Apa yang berlaku? Kita tengok jadual semula.
meningkat betul 10, 14, 16 dari 2000 hingga 2010, iaitu berlaku peningkatan. Jelas kita nampak apa yang berlaku untuk kategori pola perubahan hanya di negara Malaysia, iaitu berlaku perubahan semakin meningkat. Jadi huraian dia seperti sebelumnya, balik kepada asas, balik kepada huraian asas kategori pola perubahan, nilai mutlak, beza dan peratus perubahan. Okey, lihat dari segi pola banding. Okey, adakah untuk soalan ini memerlukan penggunaan ataupun lihat kepada pola banding dari? Okey, tengok idea yang kedua, idea yang ketiga merupakan dua idea kategori pola banding. Namun demikian, berdasarkan soalan, kamu lihat apa yang berlaku, apa yang boleh yang dibandingkan. Hanya merujuk kepada negara Malaysia. Okey, sumbangan terbesar Malaysia. Sumbangan terbesar Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia berlaku pada tahun 2000 dan 2005. Okey, nampak? Okey, kita lihat jadual semula. Okey. Tadi 2000, 2005. Betul atau salah? Tengok dari segi perbandingan secara mendegak. Terbesar? Ya, terbesar. Pada tahun 2000, terbesar. Manakala tahun 2005 juga terbesar. Tetapi bagaimana pula dengan tahun 2010? Ada yang terbesar lagi, iaitu Indonesia. Jadi Malaysia berada pada kedua terbesar. Maka kedua terbesar sebenarnya idea yang ketiga, pola yang ketiga berlaku. Sumbangan kedua terbesar Malaysia terhadap pengeluaran kelapa sawit dunia pada tahun 2010. Nampak? Sumbangan terbesar maksudnya teratas, paling tinggi. Yang ini, apa yang boleh dilihat lagi dalam sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran kelapa sawit? Iaitu kedua terbesar. Maka soalan ini cikgu kategorikan sebagai kategori luar biasa, memerlukan kefahaman yang mendalam oleh kamu. Okey, jangan hanya bergantung kepada pola-pola basic seperti makna yang telah kamu didedahkan sebelum ini. Okey, kamu harus bijak untuk menjawab setiap satu soalan. Okey, pelbagai bentuk soalan boleh berlaku yang boleh dikubal. Okey, memerlukan kebijaksanaan kamu. Okey, maka di sini ada 3. Jadi pilihlah 2 daripada 3 mana-mana. Cuma disarankan 1 pola perubahan, pilihlah 2 atau antara 2 atau 3 untuk kombinasi jawapan 2 tambah 2 tambah 2. Okey. Untuk huraian 2 dan 3, kamu tengok. Memandangkan soalan ini kategori pola banding, dah tentu buktinya memerlukan nilai mutlak, jumlah besar dan peratus. Pada tahun 2000, sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran sawit dunia mencatatkan bersamaan daripada, okey, yang ini jumlah besar, ini peratus, ini nilai dia. Sama juga tahun 2000, 2005. Kedua-duanya perlu dibuktikan, dihuraikan. Begitu juga di sini. Ada nilai mutlak, ada peratus, ada jumlah besar. Balik kepada asas, balik kepada basic huraian, asas pola banding. Okey, jelas? Okey, jom. Satu lagi cikgu nak highlightkan di sini, penggunaan istilah sumbangan untuk setiap idea utama merupakan satu kemestian. Perlu ada istilah ataupun disertai istilah sumbangan dalam
ideal kamu. Sumbangan, dah tentu sumbangan Malaysia. Itu ayat yang lengkap, okey, untuk menunjukkan bahawa isu soalan ini iaitu sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia. Jadi jalan selamat salin balik isu yang ada dalam soalan. Okey, jom kita lihat AP. Okey, AP untuk soalan ini iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran minyak sawit Malaysia. Okey, antara idea yang boleh kamu bagi iaitu teknologi, okey, contoh huraian, cuaca, okey, iklim bagaimana, keluasan kawasan penanaman, okey, ladang-ladang, okey, di Malaysia ditanam secara skala besar, okey, iaitu di ladang-ladang. Kemudian serangan penyakit menyebabkan pengeluaran, harga pasaran antarabangsa, harga yang tinggi mendorong pengeluaran ataupun penanaman yang sawit diperluaskan, tanah subur atau tidak. Bermaksud di sini faktor-faktor terdiri daripada aspek positif atau negatif. Pilihlah dua daripada beberapa faktor-faktor yang disenaraikan, faktor-faktor yang relevan. Okey, jelas? Okey, kita pergi kepada kategori yang kedua. Tadi beberapa contoh untuk kategori kategori pola umum. Pola luar biasa, kategori pola umum. Okey, lazimnya lazimnya soalan-soalan luar biasa kategori pola umum lebih banyak berbanding dengan soalan-soalan kategori pola banding dan juga pola perubahan. Maka cikgu bagilah beberapa contoh soalan yang cikgu labelkan sebagai luar biasa kategori pola umum. Okey, untuk pola banding dan pola perubahan hanya ada beberapa contoh saja, satu atau dua contoh saja. Okey, seterusnya kita lihat pola luar biasa, asasnya kategori pola banding. Okey, lihat soalan. Berdasarkan maklumat dalam graf di bawah, bandingkan kedudukan harga barang makanan asas antara Malaysia dengan negara serantau berasaskan kadar tukaran wang pada 3 Mei 2011. Mengapakah terdapat harga barangan makanan asas tertentu yang lebih rendah di Malaysia? Okey, jelas AP. Kita lihat AP. Kita menentukan dulu AP sama ada bergabung atau berasingan. Jelas untuk soalan ini iaitu bersifat asing. Okey, spesifik iaitu sebab harga barangan makanan asas tertentu lebih rendah di Malaysia. Okey, fikirkan dua kenapa. Okey, sekarang kita tengok dari segi AD. Okey, soalan ini dah tentu kategori pola banding. Mempunyai kata kunci yang sangat jelas iaitu banding. Namun demikian soalan ini cikgu klasifikasikan sebagai luar biasa kerana kamu perlu menganalisis dari segi kedudukan. Kedudukan apa? Iaitu kedudukan harga barang makanan asas antara Malaysia dengan negara-negara serantau iaitu Malaysia, Singapura, Thailand dan Indonesia. Dan harga barang makanan asas tersebut terdiri daripada ayam, daging tempatan, beras dan tepung gandum. Bandingkan kedudukan. Jadi kamu kena amati betul-betul apa yang berlaku dari segi kedudukan harga barang makanan asas. Ayam, daging tempatan, beras dan tepung gandum antara Malaysia dengan negara-negara 3 buah negara serantau. Okey, jadi perlu amati betul-betul apa yang berlaku bagi harga ayam. Lihat apa yang berlaku.
Okey, contoh ayam Malaysia 8.3, Singapura 15.95, Thailand 6.5, Indonesia 9.03. Okey, jadi di situ kamu boleh merumuskan, menganalisis keadaan harga barang makanan asas kategori barang ayam. Okey, dan membuat perbandingan harga-harga tersebut antara Malaysia dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Indonesia bagi setiap barangan. Okey, bagi setiap barangan. Apa yang berlaku, apa yang boleh dibandingkan. Okey, nampak? Okey, jom kita tengok analisis dulu. Okey, kombinasi jawapan. Nampak tadi 2 tambah 2, iaitu mengapa dan juga bandingkan AD. Okey, seterusnya isunya. Okey, tempoh hanya pada 3 Mei 2011 dan unit jangan lupa RM. Yang ini juga satu perangkap. Okey, memerlukan RM per kg. Jadi hati-hati dengan penulisan data atau angka untuk huraian khususnya. Okey. Okey, di sini terpampang perbandingan. Okey, pembentukan idea kategori bandingkan kedudukan harga barangan yang boleh berlaku berdasarkan graf bar tadi. Okey, hanya 2 keadaan saja berlaku. Hanya 2 kedudukan. Perbandingan kedudukan hanya 2 saja boleh berlaku. Okey. Yang pertama, kedudukan harga barang makanan asas antara Malaysia dengan negara serantau berasaskan kadar tukaran wang pada 3 Mei 2011. Harga barangan paling rendah di Malaysia berbanding negara lain melibatkan produk beras dan tepung gandum. Jadi kamu tengok semula beras. Okey, di manakah beras? Okey, di sini beras. Okey, kemudian tepung gandum yang keempat. Okey, kamu tengok apa yang berlaku dan membuat pembandingan antara Malaysia dengan ketiga-tiga buah negara ini. Betul atau tidak? Ya, memang berlaku harga barangan paling rendah di Malaysia berbanding dengan negara lain melibatkan produk beras dan tepung gandum. Okey, dan untuk huraian pilih satu sahaja, sama ada beras atau tepung gandum. Dan sudah pasti apabila banding, okey, contoh huraian, buktinya harga beras di Malaysia RM1.80 per kg. Pastikan unit tepat. RM per kg. Manakala Singapura mencatatkan RM2.80 per kg. Okey, penulisannya boleh ada 3 bentuk. Ini atau ini. Mana-mana satu membawa maksud yang sama. Okey. Hanya menyebut sahaja harga-harga yang terlibat bagi beras dan tepung gandum bagi negara-negara tertentu. Negara-negara yang perlu dihuraikan untuk pembinaan idea utama pertama. Nampak? Okey, manakala idea yang kedua, kedudukan harga barang makanan asas antara Malaysia dengan negara serantau berasaskan kadar tukaran wang pada 3 Mei 2011. Okey, ni isu. Okey, cikgu galakkan kamu menyalin balik isu berdasarkan soalan. Harga barang makanan asas yang lebih rendah di sesetengah negara, tetapi lebih tinggi di sesetengah negara, merangkumi ayam dan daging tempatan. Okey, mungkin agak mencabar untuk melihat keadaan ataupun melihat analisis bagi membina idea yang kedua, bagi mencipta idea yang kedua.
Okey, sebab itulah soalan ini cikgu kategorikan sebagai pola luar biasa. Okey, bandingkan kedudukan. Okey. Ada dua situasi di situ, lebih rendah dan lebih tinggi. Kemudian disusuli dengan sesetengah negara dan sesetengah negara yang lain. Okey, contoh huraian harga ayam lebih rendah di Malaysia berbanding Singapura. Harga ayam lebih rendah. Okey, kena buktikan di sini. Harga ayam lebih rendah di Malaysia berbanding Singapura dan Indonesia. Maka dibuktikan dengan harga di Malaysia mencatatkan, manakala Singapura, Indonesia. Okey. Lengkap bukti untuk lebih rendah di setengah negara, iaitu Singapura dan Indonesia yang dibandingkan dengan Malaysia. Okey, manakala yang kedua, harga ayam. Okey, harga ayam lebih tinggi di Malaysia berbanding Thailand, iaitu harga ayam Malaysia sebanyak, manakala Thailand sebanyak. Okey, jelas. Lebih tinggi di Malaysia berbanding Thailand. Setengah negara lebih tinggi. Harga ayam lebih tinggi di Malaysia berbanding Thailand, iaitu harga ayam Malaysia sebanyak RM8.30 per kg, manakala Thailand hanya RM6.50 per kg. Nampak? Ya, itu yang dimaksudkan dengan kategori yang kedua, iaitu harga barangan asal lebih Okey, semula harga barang asal lebih rendah di setengah negara di sini, manakala lebih tinggi di setengah negara lain di sini. Okey, perbincangan adalah merujuk kepada barangan ayam. Ini contohnya barangan ayam dan daging tempatan. Okey, situasi yang sama, pilih salah satu untuk dihuraikan. Okey, nampak? Okey, seterusnya AP. Mengapakah terdapat harga barangan makanan yang lebih rendah di Malaysia? Harga barang makanan yang lebih rendah di Malaysia. Okey, kerana peruntukan subsidi dah tentu dapat harga tersebut dapat dikurangkan. Kita mempunyai sistem kawalan harga. Okey, supaya setiap harga barangan dapat dikawal. Pengeluaran tempatan yang tinggi. Apabila pengeluaran tempatan yang tinggi, maksudnya kita mempunyai bekalan, dia tidak memerlukan import. Okey, harga makanan juga dapat dikurangkan sebab sendiri yang keluar, kos juga akan kurang. Dan yang keempat, peningkatan dalam penggunaan teknologi melalui R&D. Bila berlakunya peningkatan penggunaan teknologi, seterusnya dapat pengeluaran dapat dipertingkatkan, dah tentu dapat memenuhi permintaan dan harga stabil, harga dapat mengekalkan, harga tidak dipengaruhi dengan harga-harga luar. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita lihat satu contoh soalan kategori pola luar biasa. Okey, pola luar biasa asasnya kategori pola perubahan. Okey, tengok soalan. Berdasarkan maklumat dalam jadual, huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penumpang dalam negeri yang berlepas dari Malaysia sepanjang tahun 2007 hingga tahun 2019. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penumpang dalam negeri yang berlepas dari Malaysia sepanjang tahun 2007 hingga tahun 2009. Okey, ada 3 tahun. Kemudian setiap tahun dibahagikan kepada bilangan penumpang yang mendarat dan bilangan penumpang yang berlepas. Kemudian jenis penumpang terdiri daripada dalam negeri dan antara bangsa, dan jadual juga mempunyai jumlah secara melintang dan jumlah secara menegak. Okey, kita tengok analisis soalan dan kenapakah dikatakan soalan ini kategori pola luar biasa.
Okey, lihat soalan. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penumpang dalam negeri yang berlepas dari Malaysia. Okey, soalannya berbunyi ataupun mempunyai sedikit kelainan, iaitu soalan seolah-olah meminta kamu menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penumpang. Okey, seolah-olah soalan ini kategori soalan A, essay, ataupun seolah-olah soalan ini hanya mengkehendaki kamu menyenaraikan ataupun membincangkan, menulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan yang berlaku dalam jadual tadi. Okey, penumpang dalam negeri yang berlepas dari Malaysia. Yang berlepas dari Malaysia. Okey, kamu harus ingat bahawa soalan ini kategori soalan A, ABK. Seandainya kefahaman kamu, soalan ini hanya perlu membincangkan atau menyenaraikan 4 faktor, maka jawapan yang kamu berikan, jawapan yang kamu tulis, kebarangkalian boleh dapat 1/15. Kerana kamu tidak memberi langsung AD, analisis data untuk soalan ini. Walaupun soalan ini seolah-olah mengkehendaki kamu hanya menyenaraikan faktor-faktor. Okey. Nah, itu dikatakan soalan ini kategorikan sebagai pola luar biasa. Okey, untuk menentukan bahawa soalan ini memerlukan juga analisis data, okey, kamu lihat apakah kata kunci untuk analisis data, iaitu untuk soalan ini iaitu istilah perubahan. Perubahan bermaksud soalan ini kategori pola perubahan. AD-nya adalah pola perubahan. Sama ada pola perubahan yang 1, sama ada pola perubahan yang 2, 3 dan sebagainya. Lihat kepada kehendak soalan dan jadual. Okey, kita baca semula. Huraikan faktor-faktor. Okey, jelas faktor-faktor merupakan AP. Faktor-faktor ini faktor apa? Iaitu yang mempengaruhi perubahan penumpang dalam negeri yang berlepas. Okey, kamu kena highlightkan iaitu penumpang dalam negeri yang berlepas. Rujuk semula jadual. Okey, berdasarkan jadual, ada 2 kategori bilangan penumpang, iaitu mendarat dan juga berlepas. Maka kamu harus hanya menumpukan kepada kategori berlepas. Abaikan mendarat. Okey, abaikan mendarat. Dan satu lagi ada kata kunci dalam negeri. Jenis penumpang juga terdiri daripada 2, dalam negeri dan antarabangsa. Maka abaikan antarabangsa. Kamu hanya lihat dalam negeri. Okey, abaikan mendarat. Hanya melihat dalam negeri, kategori berlepas. Apa yang berlaku? Iaitu soalan mengkehendaki perubahan. Perubahan dah tentu lihat pergerakan mendatar. Okey, analisis secara mendatar. Apa yang berlaku bermula 2007 hingga 2009. Okey, lihat data ini 13 182, 13 773, 14 722. Jelas pola perubahan yang berlaku iaitu pola perubahan meningkat. Pola perubahan meningkat berterusan. Hanya 1 AD sahaja yang berlaku. Pola banding tidak boleh dibuat sebab soalan ini kategori pola umum, bukan soalan ini kategori pola perubahan, bukan kategori pola umum. Maka abaikan pola banding. Sama ada menegak atau mendatar, atau lihat dari segi jumlah. Jumlah juga perlu diabaikan. Hanya bertindak sebagai pengganggu. Jadi hanya 1 AD sahaja yang berlaku. Maka dah tentu kombinasi jawapan 1 tambah 3, iaitu 1 tadi
pola perubahan meningkat, manakala 3 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penumpang dalam negeri yang berlepas dari Malaysia. Itu dikatakan luar biasa soalan ini. Okey, unit jangan lupa orang. Okey, kita lihat idea. Okey, cikgu letak sekali lah idea data dan analisis pengetahuan. Disebabkan 1 tambah 3, AD cuma ada 1. Yang ini pilihlah 3. Okey, lihat semula penumpang dalam negeri yang berlepas. Okey, penumpang dalam negeri yang berlepas dari Malaysia. Dalam negeri yang berlepas. Ini kehendak soalan. Okey, kehendak soalan. Dalam negeri yang berlepas. Okey, seperti biasa mesti ada tempoh. Okey, kemudian rumus yang berlaku iaitu mengalami peningkatan atau peningkatan berterusan. Terpulanglah. Okey, dari segi huraian seperti biasa, nilai mutlak, beza nilai mutlak dan juga peratus perubahan. Kemudian disusuli dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, iaitu berlakunya peningkatan penumpang dalam negeri yang berlepas dari Malaysia. Antaranya seperti faktor pendidikan, belajar di sana, di luar negara. Faktor pekerjaan, bekerja di luar negara. Faktor pelancongan, melancong ke luar negara sama diri sendiri, keluarga dan sebagainya. Faktor migrasi, iaitu contohnya berlakunya pertukaran taraf kewarganegaraan dan menetap di luar negara memerlukan penumpang lah. Maksudnya dia dalam negeri, orang dalam negara yang berpindah ke luar negara. Jelas? Seterusnya kita lihat pola luar biasa. Asasnya kategori pola perubahan juga. Contoh yang ini. Pola luar biasa asasnya kategori pola perubahan, iaitu hubung kait. Kenapa cikgu kategorikan soalan ini sebagai kategori pola luar biasa? Sebab apabila secara asasnya pola perubahan hanya melihat pergerakan, melihat perubahan yang berlaku, meningkat, menurun dan sebagainya. Namun soalan ini dikategorikan luar biasa kerana ada 2 perkara yang perlu dihubung kait dan melihat dari aspek perubahan yang berlaku. Dan soalan ini sebenarnya telah kita bincang dalam PDPR sebelum ini, dan kamu boleh rujuk bahan sebelum ini bagaimanakah berlakunya pembinaan idea-idea AD dan juga AP. Cikgu cuma nak sentuh sekali lalu kenapa soalan ini cikgu klasifikasikan sebagai kategori pola luar biasa. Sekali lalu, huraikan perubahan pola tangkapan rakyat Malaysia mengikut jantina di luar negara berkaitan dengan kes pengedaran dadah bagi tahun 2011 dan tahun 2012. Berikan faktor-faktor berlakunya jenayah tersebut. KAP-nya juga mempunyai unsur-unsur berasingan. Huraikan perubahan. Di sini ada kata kunci yang jelas, iaitu kategori pola perubahan. Namun demikian, kenapa dikatakan hubung kait? Sebab perlu dianalisis berdasarkan jantina, lelaki, perempuan, melibatkan 2 tahun. Lihat lelaki apa yang berlaku antara kedua-dua tahun. Contoh di sinilah. Kalau di sini pun turun, di sini meningkat, begitu jugalah dengan perempuan. Macam mana situasi yang berlaku, kemudian klasifikasikan situasi-situasi yang berlaku bagi membina idea-idea yang boleh terbentuk. Jelas. Rujuk PDPR sebelum ini ya. Seterusnya soalan ini cikgu labelkan juga sebagai kategori soalan kategori pola luar biasa. Asasnya kategori pola perubahan, pola perubahan dan pola banding, sehingga mewujudkan atau di soalan ini kategori soalan pola perubahan bandingan. Namun asasnya iaitu pola perubahan. Asasnya soalan ini adalah pola perubahan, sebab soalan ini
mengandungi kata kunci yang sangat jelas, iaitu perubahan. Apabila ada istilah perubahan jelas, soalan ini adalah kategori pola perubahan. Namun kenapakah dikatakan pola perubahan bandingan? Okey, bergantung kepada data yang berlaku. Okey, sebelum tu kita lihat dulu, kita baca bagi habis soalan. Huraikan perubahan jumlah nilai pelaburan asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun 2010 dan kemukakan faedah yang diperoleh Malaysia. Jadi jelas di sini kombinasi jawapan 2 tambah 2, 2AD dan 2AP, iaitu faedah. Okey, kita lihat dari segi AD. Kenapakah soalan ini pada asasnya adalah kategori pola perubahan? Namun apabila melihat data pergerakan, perubahan yang berlaku berdasarkan data catapai dari tahun 2009 ke tahun 2010. Yang pertama, lihat dari segi jumlah apa yang berlaku. 52, 15. Tengok di sini, iaitu berlaku peningkatan. Untuk yang di sini catapai bagi dalam bentuk peratus. Jadi kamu perlulah tukarkan kepada nilai mutlak bagi setiap negara. Jadi untuk memudahkan kamu, disarankan kamu membina jadual ringkas, jadual mudah sebagai panduan untuk kamu melihat pola yang berlaku. Kamu perlu membina jadual sendiri. Buatlah karanlah, tak perlu cantik-cantik untuk melihat perubahan yang berlaku. Apabila melihat perubahan yang berlaku berdasarkan soalan ini, kamu akan menemui ataupun melihat semua negara mengalami perubahan meningkat. Berlaku perubahan jumlah nilai pelaburan asing meningkat. Jelas? Kamu kena kira sendiri ni. Ini kena kira sendiri. Kita lihat analisis soalan. Kombinasi jawapan 2 tambah 2, perubahan. Jelas soalan ini kategori pola perubahan. Kenapa cikgu labelkan sebagai luar biasa? Kerana tadi cikgu dah sebut semua negara mengalami peningkatan atau penurunan. Bermaksud di sini apabila soalan kategori pola perubahan, namun apabila berlaku meningkat, semua meningkat atau semua menurun, maka soalan tersebut dikategorikan sebagai pola perubahan bandingan. Apabila soalan tersebut dikategorikan sebagai pola bandingan, maka pembinaan jawapan juga agak berbeza. Berbeza dengan pola-pola perubahan sebelum-sebelum ini yang biasa-biasa. Yang ini dikategorikan sebagai luar biasa. Kita tengok nanti AD. Untuk AP faedah. Dan jangan lupalah RM juta unit. Tahun yang terlibat. Jom kita lihat AD. Inilah AD yang boleh berlaku berdasarkan jadual tadi. Iaitu soalan ini asasnya kategori pola perubahan, namun disebabkan soalan tersebut berlakunya pola meningkat, semua negara mengalami pola meningkat. Tidak ada pola yang lain, tidak ada pola menurun, tidak ada pola tak konsisten. Semuanya mengalami pola meningkat. Maka soalan ini diklasifikasikan sebagai pola perubahan bandingan. Maka terbentuklah 4 ideal yang terpampang di sini. Lihat yang pertama. Yang pertama, apa yang berlaku pada catapai tadi, data-data yang ada dalam catapai tadi, dalam soalan tadi, iaitu secara keseluruhan, iaitu jumlah besar yang berada di bawah catapai tadi. Secara keseluruhan, jumlah pelaburan dari tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan peningkatan.
Semua untuk dua tempoh tadi menunjukkan peningkatan, iaitu jumlah besar. Secara keseluruhan jumlah pelaburan, jumlah pelaburan apa? Iaitu jumlah pelaburan. Sebaiknya masukkanlah jumlah nilai pelaburan asing dari negara terpilih ke Malaysia. Untuk penulisan, hati-hati dengan di Malaysia ke Malaysia, sebab konsep seperti masuk keluar, dari mana ke mana, kamu kena hati-hati. Kena perlu teliti. Takut berlaku sebaliknya, pemahaman yang sebaliknya. Contoh, terpilih dari Malaysia sudah membawa masuk yang berbeza. Begitu juga dengan istilah ekspor dan import. Siapa ekspor, siapa import. Contohnya seperti soalan 2013 tentang sayur-sayuran dan buah-buahan. Kamu pembinaan atau penulisan idea perlulah ditulis secara teliti supaya maksudnya adalah tepat. Ini idea yang berbalik kepada soalan ini. Ini idea yang boleh terbina lah. Apa yang berlaku, iaitu kamu boleh bagi dari segi jumlah keseluruhan. Apa yang berlaku, iaitu berlaku peningkatan. Dah tentu berlaku peningkatan, sebab semua tadi kita lihat bahawa sama ada jumlah besar, sama ada negara-negara, semuanya berlaku peningkatan. Jadi idea yang pertama yang boleh kamu lihat seperti sebelum ini, jumlah besar boleh berdiri sendiri sebagai idea. Maka begitu juga dengan soalan ini. Soalan idea yang pertama, iaitu dari segi jumlah keseluruhan atau secara keseluruhannya apa yang berlaku, iaitu mengalami peningkatan. Huraian juga sama. Nilai mutlak, beza nilai mutlak dan peratus perubahan, dan pastikan peratus perubahan dua titik perpuluhan. di sini ada sedikit kesilapan. Mesti 2 titik perpuluhan. Cikgu ingat semula sahaja. Yang kedua, apa yang boleh berlaku, iaitu semua negara menunjukkan peningkatan nilai pelaburan dari tahun 2009 dan tahun 2010 melibatkan Amerika Syarikat, Taiwan, Singapura dan China. Mesti ada istilah semua negara dan dah tentu berbeza dengan jumlah besar. Walaupun secara keseluruhannya melibatkan semua negara, tetapi idea yang pertama dari segi jumlah besar. Ada yang kedua dari segi negara-negara yang ada dalam catapai tadi mengalami peningkatan. Maka silalah tulis ayat yang tepat, iaitu semua negara menunjukkan peningkatan nilai pelaburan. Ada isu, ada tempoh. Dan berpegang kepada penulisan idea, perlu ada rumus atau perlu ada contoh. Maka kamu senaraikanlah semua negara-negara tersebut, iaitu Amerika Syarikat, Taiwan, Singapura dan China. Jelas di sini isu ada. Untuk pembinaan penulisan idea ada isu, ada tahun, ada rumus itu meningkat, dan ada contoh. Maka lengkap untuk contoh penulisan idea yang kedua ini. Jelas. Dan untuk menulis ataupun untuk menghurai, memadai tulis Amerika Syarikat. Konsepnya sama. Mesti ada 3 perkara ini. 2 titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan. Pembentukan idea yang ketiga juga boleh berlaku pada soalan tadi, iaitu negara yang menunjukkan peningkatan nilai pelaburan asing paling ketara dari tahun 2009 dan tahun 2010 ialah Amerika Syarikat. Manakala ada yang keempat, negara yang menunjukkan peningkatan nilai pelaburan asing paling rendah dari tahun 2009 dan 2010 ialah Singapura. 1 paling ketara, peningkatan paling ketara. 4 peningkatan paling sikit, paling rendah. Negara mana? Bagaimanakah terbinanya 2 idea ini, iaitu idea yang ketiga, ada yang keempat. Apa yang dimaksudkan dengan peningkatan
paling ketara. Apa yang dimaksudkan dengan peningkatan paling rendah? Iaitu berdasarkan peratus perubahan yang berlaku. Okey, bermaksud dalam soalan tadi mempunyai beberapa buah negara, jadi kamu perlu mencari, mencongak, mengira bagi setiap negara tersebut nilai peningkatan yang berlaku bagi setiap negara. Kemudian kamu lihat yang mana paling banyak, yang mana paling sikit. Apa maksud peningkatan paling ketara? Iaitu peratus perubahan baru tolak asal per asal kali 100 antara 2009 dan 2010. Maka dapatlah nilai ini. Jadi kamu boleh pilih yang mana paling ketara, yang mana paling rendah. Okey, nampak? Ini adalah idea utama yang boleh berlaku kategori pola perubahan bandingan. Begitu juga dengan sekiranya satu-satu soalan ataupun soalan lain mengalami penurunan sama. Pembentukan idea yang boleh berlaku ada 4. Cuma dari segi penurunan. Perubahan bandingan hanya ada 2 sahaja situasi, iaitu semua meningkat atau semua menurun. Okey, untuk huraian kategori idea yang ketiga dan idea yang keempat. Okey, disarankan, dicadangkan, digalakkan. Ayat pertama huraian untuk idea yang ketiga dan idea yang keempat perlulah dimulai dengan peratus perubahan terlebih dahulu. Barulah diikuti dengan nilai mutlak, kemudian diikuti dengan nilai mutlak bagi setiap tahun, kemudian beza maksudnya meningkat banyak mana, dan kemudian ulang semula. Pertama, disarankan, tak semestinya, disarankan dimulakan dengan peratus perubahan, kemudian nilai mutlak dan juga beza nilai mutlak. Cikgu catat di sini, mulakan dengan nilai peratus perubahan, contoh di sini untuk ayat yang pertama, kemudian nilai mutlak untuk kedua-dua tahun, dan beza nilai mutlak kedua-dua tahun. Untuk huraian ini lebih tepat sebab idea ini melihat peratus perubahan untuk nak menentukan bahawa apa yang berlaku, negara mana yang dikategorikan sebagai peningkatan paling ketara, negara mana yang dikategorikan sebagai peningkatan paling rendah. Okey, jelas. Kemudian faedah yang diperoleh oleh Malaysia, dicadangkan idea-ideanya seperti dapat menjana lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan hasil negara melalui cukai, peningkatan taraf hidup, tingkat upah yang lebih konsisten, lebih teratur. Faedah FDI lah, faedah FDI yang diperoleh Malaysia dan peningkatan teknologi atau kemahiran baru. Lazimnya FDI ini berskala besar, dia akan membawa masuklah kemahiran skill teknologi untuk diaplikasikan, diguna dalam industri yang ataupun dalam pelaburan yang mereka lakukan di negara Malaysia. Ini adalah antara idea-idea ataupun faedah yang boleh kamu kemukakan oleh faedah yang boleh diperoleh oleh Malaysia apabila kemasukan FDI ke negara kita. Jelas. Saya harap kamu jelas dengan beberapa contoh soalan-soalan kategori cikgu labelkan sebagai kategori pola luar biasa, namun
Asasnya, basicnya tetap berdasarkan pola perubahan, pola banding dan juga pola umum. Okey, kita akhiri dengan slide yang terakhir ini, iaitu sebagai mutiara kata sebagai penutup untuk PDPR kita pada hari ini, iaitu murid yang baik selalu ingat akan gurunya. Janganlah engkau lupakan jasa-jasa mereka dan janganlah engkau lupa untuk mendoakan mereka dengan doa yang baik. Itu adalah harapan seorang guru, termasuklah Cikgu San sendiri. Doakan cikgu sekeluarga selamat dunia dan akhirat dengan perkongsian idea, perkongsian pencerahan ilmu. Okay, walaupun kita berada di alam maya. Okey, kita berhenti di sini. Okey, sebagai pengukuhan, diminta kamu membuat tugasan yang telah pun cikgu sediakan dalam Google Classroom. Apa-apa kemusykilan, bolehlah rujuk ataupun kemukakan dalam grup Telegram kita. Okey, sampai jumpa lagi. Okey,